Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu, dan hari ini kita akan belajar berkenaan kata ganda penuh. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 6. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat 1. Murid dapat menggunakan kata ganda penuh untuk melengkapkan teks. Yang kedua, murid dapat membina ayat menggunakan kata ganda penuh. Kata ganda penuh. Hari ini kita akan belajar berkenaan kata ganda penuh. Sekarang murid boleh membuka buku teks muka surat 6. Di dalam buku teks muka surat 6 ini menunjukkan seorang murid yang bernama Hanif sedang menerangkan cara bermain galah panjang kepada kawan-kawannya. Okey, dan di bawah ini menunjukkan cara bermain galah panjang. Okey, sekarang kita akan membaca terlebih dahulu penerangan yang telah diberikan oleh Hanif. Okey, kita baca dari atas. Bermain galah panjang. Semasa di kampung, Hanif berpeluang untuk bermain galah panjang. Setelah pulang ke Melaka, Hanif menerangkan cara bermain galah panjang kepada kawan-kawannya. Kawan-kawan, permainan galah panjang ialah sejenis permainan yang melintasi garisan-garisan terhalang. Galah panjang dimainkan oleh dua pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan pertahanan. Pasukan itu mempunyai 10 orang pemain. Pemain akan dibahagikan kepada dua kumpulan tersebut. Ketua-ketua pasukan mengawasi setiap pemain. Pasukan pertahanan menjaga garisan melintang di dalam gelanggang. Hendaklah melepasi hingga garisan belakang sekali dan kembali semula ke garisan permulaan untuk memungut mata kemenangan. Pasukan penyerang akan dikira kalah jika seorang daripada penyerang mereka dicuit oleh pemain pasukan pertahanan. Okey, kalau murid perasan, ada perkataan yang berwarna merah. Perkataan yang berwarna merah ini ialah kata ganda penuh. Jadi, jom kita belajar berkenaan kata ganda penuh. Apa itu kata ganda penuh? Kata ganda penuh terbentuk daripada kata dasar yang diulang keseluruhannya dan diletakkan tanda sempang. Okey, inilah tanda sempang. Contohnya, buku menjadi buku-buku. Perkataan buku-buku ini ialah kata ganda penuh. Okey, perkataan buku-buku ini ialah kata ganda penuh. Kata ganda penuh. Okey. Kemudian, contoh seterusnya ialah guru. Guru ialah kata dasar. Apabila diulang keseluruhannya menjadi guru-guru. Guru-guru juga ialah kata ganda penuh. Seterusnya, kata ganda penuh juga membawa maksud jamak ataupun banyak. Okey, jadi kalau lihat kata ganda penuh ni, okey, merujuk kepada objek yang banyak ataupun merujuk kepada banyak. Contohnya, kawan. Kawan ini merujuk kepada tunggal. Tunggal ini lebih kepada bermaksud satu. Sekarang kita lihat kata ganda penuh iaitu kawan-kawan. Kawan-kawan ini bermaksud jamak ataupun banyak. Contoh, cikgu bagi ayat, saya ada kawan iaitu Halim. Okey, jadi kawan merujuk kepada seorang. Saya ada kawan-kawan iaitu Halim, Amir, Ali. Okey, jadi kawan-kawan ini merujuk kepada ramai. Ingat, kalau kata ganda penuh membawa maksud jamak ataupun banyak. Sekarang kita lihat contoh kata ganda penuh. Buku. Kalau kita lihat buku ni ada berapa? Ada 1. Okey, kalau kita ganda penuhkan perkataan buku, dia akan jadi buku-buku. Kalau kita lihat bukunya, bilangan bukunya lebih daripada 1. Okey, jadi buku-buku membawa maksud banyak buku. Jadi kata ganda penuh ni membawa maksud banyak. Sekarang kita lihat contoh yang seterusnya iaitu
pen. Kalau kita lihat berapa bilangan pen yang ada dekat sini? Satu sahaja. Satu pen. Kalau pen dia merujuk kepada banyak pen. Okey, kalau kita lihat bilangan pennya lebih daripada satu. Ingat, kalau kata ganda penuh dia merujuk kepada banyak ataupun jamak. Okey, lebih daripada satu pen ataupun banyak pen. Kalau pen merujuk kepada satu pen. Kalau pen okey, merujuk kepada banyak pen. Jadi inilah contoh kata ganda penuh. Yang pertama ialah meja-meja. Saya menyusun meja-meja di dalam kelas. Maksud dekat sini, meja-meja ini merujuk kepada banyak meja. Okey, meja yang banyak. Kalau kita lihat dalam kelas pun, banyak meja dalam kelas. Tak ada pun dalam kelas ada satu meja je. Tak ada. Jadi kita lihat contoh kata ganda penuh yang kedua, iaitu guru-guru. Guru-guru di sekolah saya amat komited. Bermaksud guru-guru ni, okey, bermaksud ramai guru. Guru yang banyak lah, bukan seorang guru. Okey, kalau lebih daripada satu pun kita panggil guru-guru. Okey, seterusnya kata ganda penuh yang ketiga iaitu botol-botol. Bermaksud, okey, kalau dekat cikgu ada sekarang satu botol. Kalau botol-botol maksudnya banyak botol. Okey, jadi contoh ayatnya, saya membuang botol-botol lama ke dalam tong sampah. Seterusnya, murid-murid. Kalau murid bermaksud seorang. Kalau murid-murid maksudnya ramai. Awak biasa dengar kan? Kalau cikgu sebut murid-murid sila diam. Bermaksud murid-murid di hadapan lah. Okey, semua murid di hadapan. Okey, jadi ini contoh ayatnya. Murid-murid diminta beratur dalam keadaan yang tertib. Seterusnya kata ganda penuh iaitu anak-anak. Contoh ayat, anak-anak Encik Halim sangat aktif bersukan. Bermaksud anak-anak ini ramailah anak-anak, bukan seorang. Okey, kalau dua atau lebih pun kita panggil anak-anak. Sekarang kita akan lengkapkan kata ganda penuh. Di dalam teks petikan ataupun penerangan yang diberikan oleh Hanif, ada beberapa ayat yang tidak lengkap. Jadi kita akan cuba lengkapkan dengan kata ganda penuh yang sesuai. Jadi kita lihat kepada perenggan yang kedua. Perenggan yang pertama sudah lengkap. Kita lihat kepada perenggan yang kedua. Ketua-ketua pasukan mengawasi setiap pemain. Pasukan pertahanan menjaga garisan melintang di dalam gelanggang. Jadi apakah perkataan atau kata ganda penuh yang sesuai dekat sini? Okey, kalau kita lihat dekat sini, okey, pemain adalah cadangan jawapan yang sesuai. Jadi pemain. Okey. Pemain pasukan pertahanan menjaga garisan melintang di dalam gelanggang. Seterusnya, hendaklah melepasi hingga garisan belakang sekali dan kembali semula ke garisan permulaan untuk memungut mata kemenangan. Jadi, siapa yang sepatutnya kat sini? Okey, kita nak tulis pemain-pemain pun boleh. Okey, ataupun kita boleh tulis penyerang-penyerang. Okey, sebab penyerang ni orang yang sedang menyerang lah. Okey, penyerang-penyerang. Hendaklah melepasi apa? Okey, melepasi garisan-garisan. Okey, sebab kita kata garisan sebab banyak garisan kat sini. Ada 1, 2, 3. Ada 3 garisan yang perlu dilepasi. Jadi kalau ada satu garisan je kita panggil garisan. Kalau banyak garisan kita panggil garisan-garisan. Okey, garisan-garisan. Okey, jadi itu cadangan kata ganda penuh untuk ayat yang tidak lengkap ini. Jadi ini cadangan kata ganda penuh yang sesuai. Ketua-ketua pasukan mengawasi setiap pemain. Pemain pasukan pertahanan menjaga garisan melintang di dalam gelanggang. Penyerang-penyerang hendaklah melepasi garisan-garisan hingga garisan belakang sekali dan kembali semula ke garisan permulaan untuk memungut mata kemenangan. Jadi inilah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 5 dan 6.
Okey, kalau murid nak buat sendiri, murid boleh buat sendiri. Kalau murid nak buat bersama cikgu, jom kita selesaikan bersama-sama. Sekarang kita akan cuba menyiapkan dan melengkapkan kata ganda penuh yang bersesuaian lah dengan ayat yang diberikan. Okey, jadi dialog ini adalah berkenaan Minggu Kebudayaan Serumpun. Jadi jom kita baca dahulu dialog yang ada di dalam buku aktiviti muka surat 5. Minggu Kebudayaan Serumpun. SK Perdana akan mengadakan Minggu Kebudayaan Serumpun pada minggu hadapan. Imran, Alia, Liyin dan Kiran berbual tentang aktiviti yang akan diadakan. Imran, guru-guru ada memberitahu saya bahawa banyak aktiviti akan diadakan sempena Minggu Kebudayaan Serumpun. Liyin, sekolah-sekolah lain juga akan turut serta. Alia, pertandingan nyanyian lagu-lagu tradisional juga akan diadakan. Liyin, sumbangan adalah daripada ibu bapa sekolah ini. Kiran, jualan tradisional seperti wajik dan dodol juga akan diadakan. Liyin, saya harap ada juga jualan tradisional seperti rendang, masak lemak dan asam pedas. Kiran, pameran tradisional pelbagai kaum juga akan diadakan. Imran, ada juga jualan tentang kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. Kita patut menyokong Minggu Kebudayaan Serumpun ini. Liyin, saya setuju dengan kamu, Alia. Sekarang kita akan menyiapkan latihan ini dengan kata ganda penuh yang sesuai. Okey, jadi kita nak tahu kata ganda penuh yang sesuai, dia telah beri pembayang ataupun clue lah. Okey, dia ada bagi clue ataupun gambar dekat sini. Jadi kita cuba memahami berkenaan gambar yang diberikan dan kita pindahkan kepada kata ganda penuh. Okey, untuk yang pertama, sumbangan. Okey, apa ni? Ini lebih kepada hadiah. Okey, jadi dia kalau hadiah ni satu, kalau banyak kita panggil hadiah. Jadi ayatnya dia akan jadi sumbangan hadiah adalah daripada ibu bapa. Okey, ini siapa? Ini lebih kepada, kalau nak cakap anak-anak tidak sesuai sebab dia adalah berkenaan sekolah. Jadi ini lebih kepada murid. Okey, murid. Kalau seorang kita akan sebut murid. Kalau ramai kita panggil murid. Okey, seterusnya jualan tradisional seperti wajik dan dodol juga akan diadakan. Okey, inilah gambar apa? Ini ialah gambar kuih. Okey, kalau kita lihat banyak kuih dekat sini, jadi kita boleh kata jualan kuih. Okey, seterusnya saya harap ada juga jualan tradisional seperti rendang, masak lemak dan asam pedas. Kalau kita lihat gambar ini merujuk kepada lauk, jadi kita boleh kata juga jualan lauk. Okey. Seterusnya, pameran tradisional pelbagai kaum juga akan diadakan. Kalau kita lihat gambar ini merujuk kepada pakaian. Jadi kita boleh cakap pameran pakaian-pakaian tradisional, okey, ataupun pameran baju-baju tradisional pun boleh. Okey, tapi cikgu nak buat pakaian lah, pameran pakaian tradisional pelbagai kaum juga akan diadakan. Ada juga jualan tentang kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. Okey, ini gambar apa? Ini gambar buku. Jadi kalau buku sahaja kita panggil buku sahaja bermaksud ada satu buku. Kalau buku-buku, okey, bermaksud banyak buku. Kalau kita lihat banyak buku jadi kita sebut ada juga jualan buku-buku tentang kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. Kita patut menyokong Minggu Kebudayaan Serumpun ini. Saya setuju dengan kamu, Alia. Jadi ini cadangan jawapan untuk latihan muka surat ini. Yang pertama ialah hadiah-hadiah, yang kedua murid-murid, yang ketiga kuih-kuih, yang keempat lauk-lauk,
Yang kelima, baju-baju ataupun pakaian-pakaian. Dan yang terakhir ialah buku-buku. Sekarang kita akan pergi kepada latihan yang seterusnya, iaitu latihan muka surat 6. Arahannya mudah, kita perlu bina ayat dengan kata ganda penuh berdasarkan situasi yang diberikan. Okey, gambar ini menunjukkan pesta wow kebangsaan yang mana kita perlu membina ayat berdasarkan kata ganda penuh yang ada kat sini, iaitu meja-meja, wow, yang ketiga kawan-kawan, pengunjung-pengunjung, cenderamata, kemah. Jadi jom kita cuba bina ayat berdasarkan kata ganda penuh berdasarkan situasi yang diberikan. Sekarang kita akan cuba membina ayat berdasarkan kata ganda penuh. Okey, kita akan cuba bina ayat menggunakan kata ganda penuh yang pertama, iaitu kemah. Okey, jadi apa yang kita boleh ceritakan berdasarkan kemah-kemah di dalam situasi ini? Jadi kita boleh bagi tahu kemah-kemah ni dipasang untuk apa? Okey, jadi kita boleh tulis kemah-kemah dipasang untuk keselesaan pengunjung. Okey, jadi apabila ada kemah, pengunjung pun dapat berteduh lah daripada cuaca yang panas. Okey, jadi kemah ni sangatlah penting. Jadi ini cadangan jawapan untuk kata ganda penuh yang pertama, iaitu kemah-kemah. Kemah-kemah dipasang untuk keselesaan pengunjung. Sekarang kita akan bina ayat menggunakan kata ganda penuh yang kedua, iaitu kawan-kawan. Jadi apa yang kita nak buat? Okey, kita boleh cakap kawan-kawan dengan siapa ni? Alia. Contoh, Alia dan kawan-kawan menghadiri pesta wow kebangsaan. Jadi jom kita tulis Alia dan kawan-kawan menghadiri pesta wow kebangsaan. Ini contoh ayat yang boleh cikgu berikan. Jadi ini cadangan lain untuk perkataan ataupun kata ganda penuh kawan-kawan. Alia berjumpa dengan kawan-kawannya di pesta wow kebangsaan. Jadi kita akan pergi kepada kata ganda penuh yang seterusnya, iaitu wow. Jadi wow ni merujuk kepada banyak wow lah. Jadi kita boleh tulis apa yang kita boleh tulis tentang wow. Wow ini dipamerkan di pesta wow kebangsaan. Kita boleh tulis wow dipamerkan. Dipamerkan di mana? Di atas meja. Sebab ada di atas meja, jadi kita boleh tulis di atas meja. Dan akhir ayat mesti ada titik. Jadi ini contoh ayat untuk kata ganda penuh wow. Wow tradisional dipamerkan di pesta wow tersebut. Ini cadangan ayat lain lah. Kalau murid nak guna ayat tadi pun boleh. Sekarang kita nak buat ayat yang seterusnya. Kita guna kata ganda penuh pengunjung. Kita boleh guna. Apa yang kita boleh bina ayat berdasarkan pengunjung-pengunjung? Kita boleh cakap pengunjung-pengunjung ni terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi kita boleh tulis pengunjung-pengunjung terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi ini contoh ayat untuk kata ganda penuh pengunjung-pengunjung. Jadi ini cadangan jawapannya. Pengunjung-pengunjung terdiri daripada pelbagai kaum. Murid juga boleh buat ayat lain berdasarkan kata ganda penuh pengunjung-pengunjung. Kita boleh cakap pengunjung-pengunjung hadir pada pesta wow kebangsaan bersama keluarga. Kita boleh tulis macam tu. Kita guna situasi yang ada dalam gambar. Kita lihat kepada kata ganda penuh yang seterusnya, iaitu cenderamata. Cenderamata ni lebih kepada
hadiah-hadiah lah. Okey, kalau kita pergi ke mana-mana kan biasa kita beli cenderamata untuk kita kirim kepada orang-orang yang kita sayang lah. Okey, contohnya kita beli keychain ke apa kan. Okey, itu maksudnya cenderamata. Okey, jadi kita boleh tulis. Okey, kita lihat pada gambar. Okey, tulis. Okey, ni ayah. Ayah sedang membeli cenderamata kepada saya dan adik. Okey, itu pun boleh. Okey, kalau kita nak guna nama lain pun boleh. Okey, Ali sedang membeli cenderamata titik. Okey, tu pun boleh. Jadi ini cadangan jawapan. Murid boleh gunakan jawapan tadi ataupun ayat yang ini. Cenderamata dijual pada harga berpatutan. Okey, dan yang terakhir ialah meja-meja. Jadi apa yang kita boleh tulis dengan perkataan ataupun kata ganda penuh meja-meja? Jadi kalau kita lihat kepada meja-meja ni, kita boleh tulis wow ni dipamerkan di atas meja-meja ini. Jadi kita boleh tulis wow dipamerkan di atas meja-meja. Jadi ini cadangan jawapannya. Wow dipamerkan di atas meja-meja. Jadi murid boleh gunakan cadangan jawapan yang cikgu berikan ataupun murid boleh gunakan ayat murid sendiri, tetapi mestilah bersesuaian dengan situasi yang ada dalam gambar ini. Jadi itu sahaja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.